lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam sejahtera, kita bersama dalam JRY News Channel. Hari ini kita bawakan satu perkembangan yang kembali mencetuskan persoalan dalam kalangan masyarakat, khususnya mereka yang mengikuti kontroversi berkaitan sejarah alam Melayu dan teori tentang hubungan teknologi maritim Melayu dengan tamadun Rom. Sebelum kita teruskan, jangan lupa subscribe channel ini. Nama Dr. Solihah Yaakob kembali menjadi perhatian selepas Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau UIAM mengesahkan bahwa perkhidmatan beliau sebagai kaki tangan akademik universiti tersebut telah berakhir berkuat kuasa pada 27 April 2026. UIAM turut menegaskan bahwa Dr. Solihah tidak lagi memegang jawatan profesor di universiti berkenaan dan tidak lagi mewakili UIAM dalam apa-apa kapasiti rasmi. Lebih penting, UIAM menegaskan bahwa penggunaan gelaran jawatan, kuliah, pusat, institusi, jabatan atau apa-apa bentuk kaitan rasmi dengan universiti itu tidak lagi dibenarkan, termasuk dalam media penerbitan iklan, media sosial, dan bahan publicity. Perkembangan ini secara tidak langsung menghidupkan kembali kontroversi yang pernah menjadi perhatian ramai pada tahun lalu. Ketika itu, kenyataan Dr. Solihah mengenai teori bahwa masyarakat Rom purba mempelajari teknologi pembinaan kapal daripada masyarakat alam Melayu menjadi tular dan mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan masyarakat. Dr. Solihah bagaimanapun mempertahankan pandangannya dengan menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan satu hipotesis penyelidikan yang dibangunkan berdasarkan kajian terhadap sumber Arab klasik. Kontroversi itu kemudiannya mendorong UIAM menubuhkan panel inquiry dalaman pada November 2025 bagi meneliti kenyataan tersebut secara menyeluruh dan bebas, terutama dari sudut integriti akademik. Pada ketika itu juga UIAM menegaskan bahwa pandangan Dr. Solihah adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pendirian rasmi universiti tersebut. Persoalan yang timbul sekarang ialah, adakah keputusan berakhir perkhidmatan Dr. Solihah mempunyai kaitan dengan kontroversi tersebut secara langsung atau tidak langsung? Jawabannya, berdasarkan kenyataan UIAM yang dilaporkan, perkara itu masih belum dipastikan. UIAM tidak menjelaskan secara terbuka bahwa penamatan perkhidmatan tersebut berpunca daripada kontroversi teori Rom dan Melayu ataupun hasil daripada panel inquiry yang pernah ditubuhkan. Malah Dr. Solihah juga kembali mendapat perhatian baru-baru ini selepas membentangkan satu lagi teori berkaitan kemungkinan kekayaan biji besi di Kedah purba mempunyai kaitan dengan kejadian hujan meteor pada zaman silam. Disinilah kita perlu membedakan antara fakta dan andaian. Fakta yang jelas ialah perkhidmatan beliau dengan UIAM telah berakhir dan beliau tidak lagi mempunyai hubungan rasmi dengan universiti tersebut. Tetapi membuat kesimpulan bahwa kontroversi teori sejarah itu merupakan sebab utama keputusan tersebut memerlukan bukti dan penjelasan rasmi. Pada itu, dalam dunia akademik, teori dan hipotesis sememangnya boleh diperdebatkan. Sesuatu pandangan boleh dianggap kontroversi, tetapi perbahasan akademik sepatutnya berdasarkan sumber, bukti, metodologi, dan juga penelitian ilmiah. Pada masa yang sama, institusi akademik juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kenyataan yang dibuat oleh warga akademiknya tidak disalah anggap sebagai pendirian rasmi universiti. Jadi perkembangan terbaru ini bukan sekadar mengenai seorang ahli akademik, ia juga membuka perbincangan yang lebih luas tentang kebebasan akademik, integriti penyelidikan, dan bagaimana teori sejarah yang kontroversi perlu dinilai. Buat masa ini, persoalan paling besar masih belum terjawab sepenuhnya. Apakah sebenarnya faktor yang membawa kepada berakhirnya perkhidmatan Dr. Solihah di UIAM? Adakah ia sekadar keputusan pentadbiran biasa
atau ada kaitan dengan kontroversi dan proses inkuiri sebelum ini. Kita serahkan persoalan kepada penjelasan pihak yang berkenaan. Apa pula pandangan Anda? Adakah teori kontroversi mengenai alam Melayu dan Rom patut dilihat sebagai satu hipotesis yang wajar dikaji atau memerlukan bukti yang lebih kukuh sebelum diterima? Apapun, case ini semakin berkembang dan mendapat perhatian apabila baru-baru ini Dr. Soleha turut mengancam akan membawa case ini ke mahkamah untuk keadilan bagi dirinya. Apapun, semoga semuanya baik-baik buat semua pihak yang terlibat. Jumpa lagi, bye-bye.